Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Aku harap korang semua yang tengah tengok ni sentiasa ada dalam keadaan sihat dan juga dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudah untuk tengok video kali ni, dan aku harap buat korang yang tengah tengok ni sudi untuk stay support Faiz Cerita, sudi untuk stay tune untuk tengok video kali ni sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang guys, dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, please support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share video ni. Dan sekiranya kalau korang nak komen apa-apa berkenaan dengan kisah dalam video kali ni, korang boleh drop je komen korang di ruangan komen di bawah. Dan tak lupa juga korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform dan sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So guys, dalam video kali ni agak sedikit berbeza, di mana untuk dalam video kali ni adalah segmen podcast seram. Dan seperti mana yang korang tahu, di Faiz Cerita memang ada segmen podcast seram, dan sepatutnya di segmen podcast seram aku akan bersama dengan guest lah. Tetapi untuk dalam video kali ni, segmen podcast seram untuk kali ni memang agak sedikit berbeza, di mana aku rasa macam nak memberikan korang lebih puas untuk menonton, untuk mendengar kisah seram guest yang kali ni untuk dia sampaikan, untuk dia ceritakan kepada kita. Jadi aku akan beri ruang kepada dia untuk dia bercerita sepenuhnya seorang diri guys. Dan aku harap korang sudi untuk fokus, dan please stay support lah untuk tengok video ni sampai habis. Dan sebentar lagi korang akan tengok lah video berkenaan dengan kisah seram untuk guest podcast seram dalam video kali ni. Sebelum apa-apa, aku nak minta maaf terlebih dahulu sekiranya dalam video kali ni ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang buat korang tak selesa. Mungkin yelah ada menyinggung perasaan korang semua yang tengah tengok ni, ada kelemahan sedikit, kesilapan di mana-mana. Aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan cuba perbaiki untuk beri yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So guys, tanpa membuang masa, let's watch. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua penonton podcast seram ni. Pastikan korang semua tonton podcast ni sampai habis, sebab saya ada nak kongsikan satu pengalaman. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya nak kongsikan satu pengalaman di mana saya pernah merawat seorang daripada pesakit saya yang mempunyai masalah saka lah. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Faiz Cerita kerana sudi menjemput saya untuk podcast seram ni. Saya nak mulakan cerita ni, saya tak nak buang masa dah. Cerita ni berlaku di Negeri Sembilan Negeri Sembilan. Saya mendapat panggilan daripada anak ada pesakit saya ni lah. Dia bagi tahu yang ayah dia ni ada saka lah. Jadi dia dah ceritakan pada saya apa yang telah berlaku semua. Okey, maknanya ayah dia ni kalau ikutkan memang lemah lah. Okey, sebab dia kurus kering, betul-betul tinggal kulit dengan tulang aja. Kalau siang tu dia memang tak boleh nak bangun langsung. Memang dia akan terbaring, terlantar saja. Berbeza bila waktu malam. Okey, jadi saya pun pergi ke Negeri Sembilan dulu lah. Okey, cuma tempat dia saya tak boleh nak bagi tahu lah kan. Saya pergi di Negeri Sembilan ni, mereka dah siapkan saya homestay apa semualah. Siapan untuk saya di sana semua dah disediakan. Bila saya sampai di sana, tu saya sampai dalam petang juga, lebih kurang dalam pukul 5 lebih macam tu lah. Okey, so dalam pukul 5 lebih tu saya terus pergi ke rumah yang pesakit saya tu. Okey, saya berjumpa dengan anak dia, dan saya terus pergi tengok keadaan pesakit saya tu. Memang betul apa yang anak dia bagi tahu. Ayah dia terlantar, memang tak boleh nak bangun langsung. Kalau kita panggil dia pun, dia nak buka mata dia pun tak larat. Tapi berbeza pada waktu malam. Maknanya selepas maghrib tu dia akan berubah watak. Okey, jadi saya bagi tahu dengan anak dia, okey tak apa, saya nak balik homestay dulu, saya nak solat apa semua. Selepas maghrib saya akan datang balik. Dipendekkan cerita, selepas maghrib saya pun datang. Saya sebenarnya tak beranjat pun kan. Memang kita pun macam saya dah memang sedia maklum, orang yang ada saka ni dia akan agresif. Bila selepas waktu asar, lepas waktu maghrib tu dia akan jadi agresif. Jadi bila saya sampai kat situ, saya tengok ayah dia berdiri tegak betul-betul di hadapan pintu bilik, sambil merenung ke arah saya. Sebab dia nampak saya dah sampai tu.
bila dia merenung ke arah saya tu, saya tahulah yang dia tak suka akan kehadiran saya kat rumah tu. Saya mulakanlah dengan bacaan bismillah apa semua, dan dia membacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dia mula nampak macam nak menjadi agresif. Saya bagi tahu kepada anak-anak dia, sebab anak dia ada 2-3 orang lelaki. Saya bagi tahu pada anak-anak dia, standby, apa-apa terjadi kena pegang ayah dia. Okey, bila saya tengah membaca orang kata ayat-ayat tu tadi, ayah dia terus jadi agresif. Terus tiba-tiba dia melompat terus ke atas meja. Lompat atas meja sambil dia mencangkung, dan dia cuba mencakar meja tadi. Kan bunyi dia cakarlah. Dia jadi agresif, dengan mata dia berubah jadi merah. Saya bagi tahu dengan anak dia, okey, pegang ayahmu. Tapi pada permulaan memang agak susah sikit, sebab anak dia sendiri pun tak berani. Jadi saya bagi tahu, okey, kita sama-sama pegang. Maknanya dengan saya sekalipun saya kena pegang lah, kan. Jadi baru dia orang ada keberanian sikit kat situ. Sebenarnya bila kami pegang pun, setakat 4 orang ni sebenarnya tak cukup, sebab dia punya tenaga tu memang kuat. Saya terus mulakan bacaan saya. Saya pegang kepala dia, dia meronta-ronta sampai anak dia pun terpelanting. Masa tu ayah dia masih lagi di atas meja. Kami tak dapat nak bawa turun. Terpaksa anak dia panggil jiran di sebelah rumah untuk bagi bantuan. Lebih kurang ada dalam 3-4 orang juga. Dia orang dapat pegang dan terus letakkan di bawah lah. Masa saya pegang kepala dia, masa saya nak baca ayat suci, dia jadi tiba-tiba marah. Memang marah sangat-sangat, sampai yang pegang tangan kiri kanan ni tadi semua terpelanting. Bila semua terpelanting, dia dah terlepas, dia bangun balik. Dia terus melompat, lari ke arah tiang. Kemudian dia panjat terus ke alang rumah. Sebab rumah kampung kan. Masa tu agak jadi orang kata kesulitan jugalah, sebab dia dah panjat ke atas tu. Saya pun minta pada Allah, berdoa pada Allah kan, minta izin kepadanya. Saya baca ayat-ayat suci. Tiba-tiba dia mula macam dah goyang nak terjatuh lah. Saya suruh yang anak-anak dia ni standbykan tilam di bawah supaya tak terjadi apa-apa. Dengan izin Allah, pesakit saya itu tadi dia terjatuh ke bawah. Dia terjatuh ke bawah, tapi walaupun dia terjatuh ke bawah, dia masih meronta-ronta lah. Cuma dia tak boleh nak bangun, itu saja. Tapi masih lagi dalam keadaan yang sukar juga, sebab dia orang bila pegang dia still meronta. Tapi saya kuatkan semangat dia orang ni semua, sebab dia orang pun dah mula nampak macam luntur lah semangat tu. Saya kuatkan semangat dia orang dan saya teruskan rawatan saya. Memang tiba-tiba saka tu dia mengeluarkan suara dia. Dia marah saya, dia kata kau berambus daripada sini. Aku tak suka kau datang kacau aku. Yang sebenar-benarnya ayah diorang ni tadi hanyalah jasad saja sebenarnya. Sebab bila saya dah dapat pegang yang sebetul-betulnya, sebenarnya ayah diorang ni hanya tinggal jasad saja. Jadi bila saya bagi tahu dengan diorang, sekiranya saka ni kita dapat keluarkan, kita dapat tangkap, dapat buang dia, kemungkinan besar ayah dia memang tak ada lah. So saya harap pihak keluarga tu dapat terimalah kan apa yang berlaku. Jadi diorang pun sebenarnya dah reda lah, dah lama reda lah. Dan diorang pun dapat agak lah akan perkara-perkara ni akan berlaku. Masa saya buat rawatan tu tadi tu, dia marah-marah saya, kan, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok lah. Saya teruskan rawatan saya juga, teruskan rawatan apa semua. Saya dapat tarik dia cuba nak tendang saya, dia tak bagi saya buat apa-apa lah. Tiba-tiba masa saya tengah buat rawatan tu tadi, tiba-tiba saya nampak ada satu kelibat betul-betul lalu di depan saya lah, depan saya. Dan yang tolong pegang ni tadi pun dia nampak, dia datang laju kelibat tu kan. Jadi bermakna dekat situ sebenarnya benda ni dia bukan seekor lah. Benda ni sebenarnya 2 ekor. Seekor ni
Dia bukan dalam badan pesakit saya. Yang dalam badan pesakit saya yang seekor tu je. Ekor ni memang diorang ni agaknya memang kawan lah kot. Saya bagi tahu dengan diorang, okey, kita hati-hati sebab akan ada yang datang membantu dia. Jadi kita kena lawan betul-betul lah kan. Kalau saya seorang pun saya tak boleh juga. Masa saya pegang tu kan, saya memang tarik untuk ni lah. Saya dah dapat tarik untuk saya buang. Tiba-tiba datang satu angin terus pergi ke muka saya. Tapi saya tak lepas apa yang saya pegang. Saya terus juga tarik saya simpan lah dalam bekas kan, untuk saya uruskan kemudian benda tu. Lepas saya dah buang tu semua, ayah dia memang dah tak bernyawa lah. Maknanya pesakit saya tu dah tak bernyawa. Kemudian bila dah selesai semua tu, ada lagi yang datang mengganggu kan, tapi saya rasa itu mungkin yang nasi daripada luar lah, bukan yang daripada pesakit saya. Dia pun datang cuba mengganggu kan, dia cuba rasuk salah seorang adik-beradik yang ni tadi lah, sebab ada yang perempuan. Jadi dia rasuk. Bila dia rasuk, dan saya terpaksa ni lah selesaikan apa semua kan. Jadi alhamdulillah lah, maknanya apa yang saya buat tu selesai kan, dengan izin Allah kan. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan kan pada ni. Kalau nak ceritakan ni, memang cerita ni memang panjang lebar lah kan, dan banyak benda yang saya nak kongsi pada penonton semua. Tapi insya-Allah sekiranya saya diberi peluang Faiz Cerita untuk podcast Seram, insya-Allah saya akan bertemu lagi dengan anda semua, dan saya akan ceritakan ada banyak-banyak lagi pengalaman saya lah. Ini perubatan Islam Aspas. Okey, saya nak bagi tahu kalau sekiranya ada yang terkena sihir ataupun saka ataupun apa saja, okey, boleh berhubung dengan saya. WhatsApp saja WhatsApp saja di talian 016 950 7570 atau 016 950 7510. Okey, insya-Allah sekiranya ada rezeki kita akan berjumpa lagi dan kita akan berkongsi pengalaman, insya-Allah lah kan, kalau diberi peluang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk tengok video kali ni. Macam mana? Seram tak? Itulah kisah yang nak dikongsikan dalam video kali ni, di dalam segmen podcast seram yang dikongsi daripada saudara Encik Ime yang merupakan seorang perawat perubatan tradisional, perawat perubatan Islam. Jadi pada korang semua yang tengah tengok ni, sebagaimana yang telah diberitahu tadi, kalau korang ada masalah-masalah berkenaan dengan sihir, gangguan-gangguan makhluk halus yang nak mendapatkan khidmat rawatan beliau, korang boleh hubungi dekat nombor yang tera-tera bagaimana yang telah Encik Imi bagi tahu tadi. So guys, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi aku nak ucapkan kepada korang, aku minta maaf banyak-banyak sekiranya kalau ada salah silap di mana-mana dalam video kali ni, dan aku harap korang semua sudi untuk stay support Faiz Cerita. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, jangan lupa guys untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman korang yang korang sudi untuk share kan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Please stay tune untuk next video. InsyaAllah. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum.